Hai, selamat datang ke channel E.Sam TV. So, nama aku Ijal. Jadi, sebelum aku nak teruskan, aku nak berpesan sikit pada korang supaya korang jaga sikit diri. Okay, jadi anda kata tak ada keperluan untuk keluar, better korang tak payah keluar dan duduk rumah. Sebab apa? Kes sekarang dah makin tinggi, dah cecah lebih daripada 20k dan jumlah kematian pun dah semakin meningkat tau. Okay, jadi aku harapkan korang sentiasa selamat, jaga diri baik-baik, jaga di keluarga masing-masing. Jadi aku harap korang enjoy dengan cerita aku kejap lagi. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan. So, hari ni aku nak ceritakan tentang pengalaman gangguan kepada kaki pemancing lah. Jadi kejadian ni berlaku masa dekat Empangan Semenyih. Okey, sebelum aku teruskan, aku nak cerita sikit lah latar belakang Empangan Semenyih. Jadi Empangan Semenyih ni dia siap pada tahun 1986 yang menelan kos lebih kurang dalam 400 juta ringgit dan keluasan empangan ni dalam 1500 kaki persegi. Dekat situ memang tak ada apa-apa rumah, yang cuma ada perkampungan orang asli, tapi komuniti pun tak ramai, lebih kurang dalam 100 lebih je. Okey, dicerita sendiri oleh saudara Muiz. Okey, dia bagi tahu memang jadi kebiasaan dia dengan kawan dia, kalau mancing tu dia akan datang petang dan balik pada esok pagi. Jadi pada tahun 2017 macam biasa, dia pun sampai dalam petang lebih kurang dalam 5 lebih macam tu. So bila dah sampai kat situ, dia akan layan view lah. Sebab apa, Empangan ni, apa yang aku tahu, Empangan ni dia punya view memang cantik tau. Okey, yang pernah aku nampak dekat Kuala Kubu Baru punya Empangan memang cantik. Jadi memang tak, orang kata tak pelik lah kalau orang berhenti situ dia akan berselfie, ambil gambar apa semua. Jadi masa tu kiranya Muiz dan kawan dia start mancing lebih kurang dalam 6 lebih macam tu. Sebab apa, bila sampai je dia akan set up tempat untuk duduk, tapi tak adalah orang kata mewah sangat. Maksudnya tak adalah pasang kemah apa semua. Dia cuma letak ataupun pasang canvas dekat antara dia sekali sangkut dekat motor lah, dan dia akan bentangkan tikar macam tu je lah. Jadi dia orang pun siapkan air apa semua. Di awal masa dia mancing tu tak ada apa-apa benda yang pelik lah. Jadi dia orang pun buat macam biasa, mancing macam biasa. Ada yang kena dapat ikan, ada yang tak ada. So dia orang pun, orang kata sambil-sambil tu sambil borak apa semualah. Okey, dan lebih kurang dalam pukul 9 lebih tu dia orang stop sekejap. Okey, dia orang stop sekejap. Dia orang pun duduklah kat tempat dia orang bentangkan tikar tadi. So borak sambil orang kata makan ataupun masak ikan yang dia orang dapat tadi. Jadi borak. So kawan dia orang ni kira mungkin lah, okay, ikan dah dapat banyak, jadi dia orang dah makan, jadi perut pun kenyang. So bila kenyang tu dia pun kawan ni decide untuk rehat kejap lah. Tapi rehat dia sampai tertidur. Jadi si Muiz pun tak nak lah kacau kawan dia kan. Jadi Muiz pun masa tu dia pun ambil kira relax jugalah. Dia ambil sambil tengok phone, layan view, layan angin apa semua. Jadi dalam pukul lebih kurang dalam 12 macam tu, dia pun decide untuk pergi mancing sendiri. Tapi kiranya daripada tempat dia duduk tu nak pergi mancing tak jauh mana pun, lebih kurang dalam 15 meter macam tu ke. Masa Muiz pergi mancing tu tak ada lagi lah benda-benda yang pelik ataupun apa kan. Okey, masa dia mancing, dia pasang umpan, dia baling, lepas tu dia tarik balik. So bila tarik balik umpan tak ada, dia akan letak umpan baru lah. Jadi dia pun buat benda sama sampai ke 5 ke 6 macam tu. Jadi masa dia tarik ke pancing kali ke-7 tu untuk tengok umpan, dia dah rasa benda pelik tau. Okey, tiba-tiba angin macam kuat. Okey, lepas tu dia rasa macam start meremang. Suasana tu macam dah lain dah daripada sebelum tu. Jadi Muiz pun abaikanlah dia punya perasaan tu. Dia tetap juga mancing. Masa dia baling umpan untuk kali ke-7 tu, 7 ke 8 tak kisahlah. Masa dia baling tu, umpan dah masuk ke empangan tu. Tiba-tiba dia nampak ada satu cahaya dekat tengah-tengah empangan tau. Okey, jarak tu lebih kurang dalam 50 meter macam tu lah. Dia nampak pada jauh. Dia pun tengok je. Okey, masa dia tengok tu, dia perasan ada seorang perempuan yang berpakaian tradisional, kira orang-orang lama lah punya pakaian, berdiri dekat atas air
empangan tu. Jadi dia punya badan tu penuh dengan cahaya. Okey, sebab tu dia boleh nampak benda tu pakai baju apa. Okey, jadi masa tu Muiz dia macam terpesona jugalah tengok benda tu. Dia tengok je benda tu. Okey, dia macam mengelamun. Lepas tu benda tu tiba-tiba melambai dia daripada jauh. Okey, melambai daripada jauh. Bila dah melambai tu, Muiz tiba-tiba tersedar tau. Okey, tersedar apa yang dia tengok tu benda yang tak sepatutnya tengok lama-lama. Bila dia sedar tu, dia pun beralih lah tempat untuk mancing. Maksudnya dia pergi alih ke tempat lain lah. Kira tak nampak lah benda tu. Okey, masa dia beralih tu, dia dengar ada bunyi orang menyanyi. Bunyi dia tak kuat tapi sayup. Dia punya melodi tu pun melodi macam lagu-lagu tradisional macam tu. Dia dengar slow je macam tu. Dia pun sekali lagi dia abaikan apa yang dia dengar, apa yang dia tengok tadi. Dan mulalah dia baling lagi pancing dia ataupun dia baling umpan dia ke arah lain. Okey. Lepas pada tu, masa dia tengah fokus untuk mancing, tiba-tiba dia nampak ada 7 orang lagi yang macam dia nampak tadi mula tu, tapi ini 7 orang pakai pakaian sama juga, tengah berdiri dekat depan gigi air. So maknanya antara dia dengan gigi air tu pun tak jauh juga, lebih kurang dalam 15 meter. Jadi dia boleh nampak clear. Dan masa tu juga kesemua yang 7 ni yang dia nampak ni panggil dia lagi sekali. Panggil dia. Tapi Muiz masa tu dia dah rasa macam tak best sangat-sangat. Dia dah rasa takut. Dia tarik pancing dia, umpan dia tu, ambil pancing dia, dia terus pergi ke tempat kawan dia tidur tadi. So dia tak terus bagi tahu kawan dia. Dia pun diam sambil dia kejut antara kira kawan-kawan dia kejut, bagi tahu suruh bangun. Lepas tu bila nak start mancing apa semua, dah kenapa nak tidur apa semua. Tapi padahal sebenarnya dia tengah takut. Jadi bila kawan dia bangun, 2 orang ni, diorang pun sama minum untuk hilangkan orang kata rasa ngantuk apa semua. Jadi diorang pun bertiga pergi mancing. So bila kali kedua Muiz pergi ke tepi gigi air tu, dia dah rasa kurang sikit takut. Okey, masa tu dia nak hilangkan rasa takut, dia pun borak lah dengan member dia 2 orang ni. Borak lah macam-macam. Tapi masa selepas daripada 15 minit, tiga-tiga tengah tunggu mancing dia, joran dia orang tengah kena tangkap dengan ikan. Tiba-tiba diorang dengar lagi satu bunyi tau. Diorang tiga-tiga sekali dengar. Dan bila dia pusing ke arah bunyi tu, dia nampak ada satu benda berdiri dekat atas batu. Jadi diorang bertiga ni pun pandang antara satu sama lain. Okey. Diorang pandang sekali lagi, benda tu dah makin dekat kat diorang. Tanpa memasa, diorang si Muiz ni ajak kawan dia gerak. So diorang pun berlari kemas dia punya barang-barang, kemas gulung dia punya tikar, lipat dia punya canvas apa semua, start motor, terus cabut lari. Jadi masa diorang cabut lari tu, diorang masa tu jalan dah gelap. Memang jalan tu memang tak ada kereta lalu pun. Masa tu pun lebih kurang dalam pukul 2 lebih pagi. Okey. Jadi jalan memang betul-betul gelap. Masa diorang tengah rushing nak balik tu, okey, diorang tak henti-henti tau, tengok cermin belakang apa semua. Tengok side mirror lah maksudnya. Jadi masa kiranya Muiz belakang tau. Sebab apa yang depan dia ni 2 orang kawan dia, so naik satu motor, jadi lambat sikit. Jadi Muiz kena ikut belakang. Okay. So masa Muiz ikut belakang tu, dia pun duk tengok dia punya side mirror tau. Tengok side mirror dia, mula tak ada. Jadi dia ke depan lagi, bawa laju lah 2 orang ni, bawa laju ke depan nak balik apa semua kan. Sekali lagi Muiz tengok lagi dia punya side mirror. Dia nampak clear benda macam tengah berdiri dekat belakang dia. Kan dia seorang, seat kosong belakang. So dia nampak benda tu dekat belakang dia. Okay, dalam keadaan rambut dia mengurai. Okay, tapi muka tak nampak. Dia nampak macam baju kain warna putih. Okay, tapi kain dia tu bukan yang bersih, macam dah kotor, macam ada tanah apa semua kan. So Muiz pun duk baca lah, kata ayat kursi lah mati apa semua.
Lepas tu dia pun jerit Allahu Akbar apa semua. Jadi agak lama jugalah benda tu yang dia nampak dekat belakang tu, lebih kurang dalam 2-3 minit. Jadi 2-3 minit dalam keadaan takut macam tu, aku rasa memang siapa pun akan rasa benda tu lama. Jadi bila dah sampai ke jalan yang ada lampu jalan, so Muiz pun tengok balik dia punya side mirror. So benda tu tak ada. Jadi diorang terus pecut sampailah ke rumah. Tapi dia sebenarnya Muiz bagi tahu dekat dekat dua kawan dia. Okey, masa atas jalan tu lah. Dia kata kita kena pergi kedai makan dulu. Kita minum apa semualah. Jadi diorang pun pergilah berhenti dekat mamak yang ada dekat berdekatan dengan rumah diorang. Jadi bila dah sampai tu, kiranya Muiz ceritalah sebenarnya bukan benda yang diorang tengok je yang dia kena. Sebenarnya semasa diorang tidur, dia pun ceritalah apa yang dia nampak dekat atas air, apa yang dia nampak kat gigi air. Jadi dua orang kawan dia memang tercengang, terkejut. Jadi Muiz bagi tahu kalau anda kata kita dah nampak benda ni, jadi kita kena duduk dekat kedai makan. Sebab apa? Kita tak nak, kalau kita terus balik ke rumah, dia kata takut benda tu ikut sampai ke rumah. Jadi kita kena duduk dekat kedai makan tu dulu lah. Okay? Jadi dia lepak ke kedai makan pun lama juga. Sebab apa? Diorang dalam keadaan terkejut. Sebab sebelum ni bukan kali pertama tau diorang pergi mancing dekat Empangan Semenyih ni. Diorang dah pergi berkali-kali. Jadi cuma yang kali ni yang diorang rasa macam ekstrim sangat dia punya gangguan tu. Okay, jadi sejak pada kejadian ni, diorang tak berani dah mancing sampai lewat malam. Okay, jadi diorang akan, kalau nak mancing pun mungkin dia akan datang pagi, balik petang. Kalau lebih daripada petang tu mungkin pukul 7, pukul 8 tu diorang dah balik dah. Itu saja cerita aku untuk kali ni. So pada kaki pancing ni, aku nasihatkan korang, sebab apa korang ni pergi kalau nak mancing ni kebanyakan tempat-tempat yang ada penunggu tau. Jadi aku harap korang sentiasa jaga diri baik-baik. Bawalah kawan untuk teman sekali mancing. Dan aku harapkan korang selamat lah, okay, ketika mancing. So anda kata korang nak bagi apa-apa feedback tentang video ni, korang terus komen dekat bawah. So anda kata korang ada pengalaman benda-benda mistik yang korang nak cerita aku untuk aku cerita dekat sini, korang terus DM aku dekat IG. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang notification supaya kau tak terlepas dengan video-video yang aku akan post selepas ni. So semoga kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.